Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada rakan-rakan yang bersama saya pada hari ini, Muhammad Zuhni bin Muhammad Noor selaku Biro Sosiah dan Akademik MPT UNITA yang akan iaitu dalam bicara ilmu selama kehidupan masyarakat orang asli. InsyaAllah bersama saya pada hari ini ada dua orang panel yang cukup hebat, iaitu panel yang pertama Tuan Syizamil Syazwan bin Zaidi, iaitu pegawai penasihat Uniza Bersikap. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, sihat. Ya baik Tuan, kita punya panel yang kedua iaitu Tuan Muhammad Zikri bin Ziman, iaitu pegawai dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Macam mana Tuan sihat Sihat, alhamdulillah. Tuan moderator pun sihat Alhamdulillah sihat. Jadi insya-Allah hari ini kita akan berbicara dengan lebih lanjut berkaitan dengan masyarakat orang asli. Kita di Malaysia kalau diikutkan statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia, setiap tahun berlaku peningkatan jumlah masyarakat orang asli daripada bermula 360 orang kemudian pergi tahun demi tahun sehingga statistik yang didapat oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli pada tahun 2015 ramai 171,193 orang masyarakat orang asli. So di situ bertambahlah. Kalau kita dapat tahu sekalipun masyarakat orang asli ini terbahagi kepada tiga sub-etnik. Pertama iaitu kita ada Senoi, Negrito dan juga Melayu Proto. Di bawah itu ada pecahan-pecahan lain lah. Jadi saya di sini tak nak membuang masa. Tapi sebelum tu, sidang hadirin sekalian boleh terus tekan button like dan share supaya kita punya live pada malam ini sampai kepada rakyat Malaysia insya-Allah. Baik, untuk pengetahuan semua juga, kita punya bicara pada malam ini adalah anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Pahang dan juga UNIZA Mercy Club. Jadi insya-Allah kita boleh teruskan kita punya forum pada hari ini ataupun bicara kita pada hari ini dengan soalan yang pertama kepada panel kita yang pertama. Baik, Tuan Zamir, soalan saya kepada Tuan Zamir, kita ada akta berkaitan dengan masyarakat orang asli di mana akta tersebut di bawah akta kalau saya tak silap lah Undang-Undang 1939, akta 134 pindaan 1974. Itu akta yang kalau saya tak silap lah berkaitan dengan masyarakat orang asli. Baik, akta berkaitan orang asli dah digubal. Jadi boleh tak Tuan Zamir kongsikan berkaitan akta tersebut dengan masyarakat orang asli itu sendiri? Cuba silakan Tuan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jelas tak? Sorry. Jelas tak suara saya? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kasiran kama Okay, kita masuk kepada pembicaraan kita. Adakah ada akta mengenai orang asli? Okay, di sini seperti mana Tuan Moderator katakan, ada wujudnya Undang-Undang 1939 yang mana telah digubal, yang mana telah dipindah pada 1974. Di mana Undang-Undang 1939 ini memberikan beberapa takrifan untuk menunjukkan bahawa seseorang itu adalah orang asli, melayakkan dirinya untuk memegang title orang asli. Okey, takrifan yang pertama, dalam Undang-Undang 1939 Akta 134, mana-mana orang asli yang bapaknya merupakan dari kalangan orang asli, bercakap dalam orang asli dan mengikut cara hidup, adat, kepercayaan. Okey, jadi dia dikira sebagai orang asli. Seperti mana kita tahu, di Malaysia ni major kepada bapa. Jadi sama ada warga negara dan juga kepada orang asli. Undang-Undang Malaysia menetapkan kepada seseorang bapa.
Di sini kita lihat pada takrifan pertama, khususnya pada takrifan kedua, di mana kerajaan telah menetapkan kepada title ataupun gelaran anak angkat. Okey. Anak angkat ni untuk takrifan anak angkat bagi Akta 1939 dijadikan sebagai anak angkat semasa masih kanak-kanak oleh orang asli dan telah dididik sebagai orang asli, lazim bertutur dalam bahasa orang asli, lazim mengikut cara kehidupan, lazim mengikut adat dan kepercayaan orang asli. Takrifan terakhir, anak daripada apa-apa persatuan antara seorang perempuan asli dengan seorang lelaki dari kaum lain, dengan syarat bahawa anak itu lazim bertutur dalam bahasa orang asli, lazim mengikuti cara hidup mereka, mengikuti adat dan kepercayaan orang asli. Okey, di sini kita lihat contoh ada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Jadi di situ ada satu wanita orang asli berkahwin dengan orang bukan asli, dan selepas berkahwin ni, anak kepada mereka berdua ni adakah layak untuk mendapat title sebagai orang asli? Layak sekiranya mengamalkan pertuturan, cara hidup, adat dan kepercayaan. Okey. So kalau kita tengok balik bawah seksyen kedua, terdapat beberapa lah pembahagian ataupun perbezaan oleh kerajaan tentang bagaimana untuk mengisytiharkan orang asli tapi berdasarkan pihak berkuasa negeri lah. Sebabnya orang asli tidak hanya tertumpu kepada satu negeri. Seperti mana kita tahu dekat Malaysia ni ada beberapa negeri yang memiliki kelebihan suku orang asli. Contohnya Pahang, Kelantan, dan ada sebahagian yang saya ketahui di Selangor. Wujudnya pendapatan di situlah. Okay. Sesudah kita lihat kepada kelebihan, kita dapat Akta 134 iaitu berkaitan orang asli pada seksyen 66 hingga seksyen 13. Okay, di sini orang asli ni wujud kelebihan, wujud tanah simpan ataupun tanah yang telah dikhususkan tidak boleh diterokai oleh orang biasa maupun penjawat awam, tapi hanya boleh diterokai oleh orang asli bagi mendiami dan mencari sumber pendapatan. Okay, contoh yang terdekat saya dapat berikan adalah Royal Globe, Tasik Mandi. Okay, di situ orang awam tidak dibenarkan masuk kecuali atas pelancongan. Tidak boleh mengambil sesuatu benda tanpa keizinan dari pihak berkuasa negeri, kecuali memiliki identiti orang asli. Okey, sekian dari saya. Harap menjawab persoalan yang dilakukan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Tuan Zamir atas jawapan kepada persoalan yang saya lontarkan sebentar tadi. Jadi kita berdasarkan apa yang Tuan Zamir telah kemukakan berkaitan dengan perkaitan antara Akta Orang Asli tadi, Akta 134 dan juga dengan masyarakat orang asli, maka jelas di sini bahawasanya orang asli ini dikategorikan sebagai bumi putera yang menetap lebih awal di Malaysia kerana dia telah termaktub dalam Undang-Undang Malaysia. Jadi terima kasih Tuan Zamir atas jawapan kepada persoalan tadi. Baik, kita pergi kepada Tuan Zikri. Ya. Baik, Tuan Zikri sekarang berada di bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi pastinya Tuan Zikri lebih arif dan lebih banyak turun padang ke lapangan untuk berjumpa dengan masyarakat asli dan menjalankan kerja-kerja dakwah di sana. Di Pahang lah.
Seperti mana kita tahu, Pahang Tuan Zikri, kalau saya tak silap, antara Ya, betul. negeri yang paling ramai masyarakat orang asli, betul Betul. Okey, jadi boleh tak saya minta untuk Tuan Zikri untuk share sedikit lah, apa gerak-gerak kerja dakwah yang di Jabatan Agama Islam Pahang telah buat. Jadi mungkin boleh Saudara Zikri share. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Tuan Moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan ataupun gerak kerja dakwah yang telah kami jalankan sebagai satu entiti jabatan dakwah di Pahang lah. Baik, yang pertamanya yang secara asasnya kita akan turun padang lah. Kita akan turun padang, pergi ke kampung-kampung orang asli, memperkenalkan apa itu Islam, memberitahu, mengajak kebaikan, kita tunjukkan dakwah secara bilhal, secara menunjukkan kebaikan kepada mereka, membawa nama Islam. Jadi program-program yang banyak kami buat ni adalah berbentuk ilmu pengetahuan. Jadi antara program yang kami anjurkan iaitu daripada Majlis Agama Islam Negeri Pahang sendiri, pertamanya kursus pemantapan akidah. Kursus pemantapan akidah ni kebiasaannya kami akan buat secara selama 3 hari berturut-turut dengan melibatkan hampir 700 lebih penduduk kampung orang asli. Jadi kursus ni bertujuan untuk memberikan penerangan dan kefahaman berkaitan akidah terhadap masyarakat orang asli yang baru mengenali Islam agar mereka dapat memahami dengan sebaiknya berkaitan tujuan utama mereka memeluk Islam. Jadi kursus ni tidak hanya berfokus pada sesi perkongsian ilmu semata-mata. Ada juga pengisian lain dalam tentatif program tu seperti cabutan bertuah dengan pemberian bantuan barangan dapur kepada penduduk yang join program kita lah. Seterusnya setiap tahun orang asli kita berdasarkan program yang kita dah jalankan, kita akan tambah baik. Contohnya macam yang Tuan Moderator beritahu tadi, pertambahan penduduk orang asli ni meningkat setiap tahun. Jadi dari tahun ke tahun kami akan memperbaiki, terutamanya sekali dalam berkaitan sumbangan barang dapur lah, terutamanya kita akan tambah mengikut bajet yang disediakan lah. Kemudian program pemantapan akidah, ibadah dan akhlak. Yang ni memang dilaksanakan, dia bukan berbentuk program semata-mata. Kita akan jalankan juga dalam bentuk kuliah ataupun perkongsian ilmu secara mingguan. Kita juga ada buat program khusus Tafaqquh Fiddin yang berkonsepkan pengajian kitab berkaitan akidah, ibadah dan juga akhlak. Kuliah-kuliah yang kita jalankan semua memang kita akan bekalkan ataupun kita akan turunkan tenaga pengajar yang bertauliah lah untuk sebagai penggerak masyarakat orang asli. Dan yang terakhir, kita juga titik beratkan berkaitan tentang pengurusan jenazah. Kita akan adakan juga pengurusan jenazah ini secara teori dan juga praktikal supaya orang asli ni yang memeluk Islam tahu macam mana nak uruskan jenazah orang Islam. Itu sajalah seberingkas. Sebenarnya banyak lagi. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Zikri atas jawapan kepada persoalan saya sebentar tadi. Jadi di sini saya nampak 3 penekanan utama yang pihak Jabatan Agama Islam Pahang sendiri lakukan, iaitu antaranya buat kursus pemantapan akidah, ibadah dan akhlak. Kemudian juga kursus pengurusan jenazah tadi kan, macam yang disebut tadi, maksudnya kita banyakkan aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga kebajikan lah bersama dengan masyarakat orang asli. Baik, itu tadi pusingan pertama kita yang cukup padat dan syarat dengan
Orang cakap apa, ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh panel kita. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya kepada Tuan Zamir. Jadi soalan saya kepada Tuan Zamir, apabila kita nak lakukan sesuatu dakwah, pasti ada cabaran-cabaran utama ataupun cabaran-cabaran yang memberikan impak kepada mana-mana organisasi dakwah sekalipun. Jadi soalan saya kepada Tuan Zamir, apakah cabaran utama untuk berdakwah khususnya kepada masyarakat orang asli ini? Sila Tuan. So, dengar tak suara? Assalamualaikum. Dengar. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Antara cabaran yang paling ketara lah ataupun dilihat secara jelas kepada para pendakwah di sini, cabaran yang saya kutip sebagai cabaran luar lah. Yang mana sebenarnya kita pun lebih kurang dengan di tanah Borneo ataupun Sabah Sarawak, yang mana di situ kita lihat cabaran pendakwah daripada kalangan orang bukan beragama Islam, iaitu Kristian. Okay, itu antara cabaran kita lah. Tapi Malaysia mengamalkan bebas beragama, jadi itu merupakan cabaran dan juga satu disebut istilahnya macam persaingan berdakwah. Okay, saudara kita sebagai Islam mengetahui sepatutnya kita berdakwah ataupun menyampaikan agama Islam ini sekarang mana yang kita mampu. Jadi oleh itu saya menuntut supaya semua yang melihat forum pada hari ini cuba sedaya mungkin untuk menyampaikan dakwah, kerana terdapat persaingan di sini antara agama-agama lain dalam menyebarkan agama-agama mereka. Okey, contohnya di sini kita dapat lihat gerakan yang paling ketara adalah gerakan mengkristiankan umat Islam lah. Okey. Antara gerakan-gerakan ini bergerak secara berkumpulan di dalam beberapa kelompok dengan membahagikan beberapa tugasan kepada kumpulan mereka dengan menyampaikan ilmu agama secara tersendirilah. Oleh itu kita sebagai orang Islam ni, bagaimana kita berdakwah ataupun menyampaikan Islam secara mudah kepada orang yang belum memahami Islam. Jadi cabaran-cabaran ini sepatutnya diatasi secara menyeluruh, sama ada daripada NGO ataupun jabatan-jabatan negeri, jabatan agama Islam negeri, kerana mereka ni adalah bergerak secara sendiri, maksudnya tidak melalui jabatan-jabatan, tapi bergerak secara berkumpulan dengan menggunakan kewangan-kewangan sendiri. Jadi kita sebagai orang Islam ni rasa tercabar apabila satu kelompok yang dianggap minoriti ataupun agama Islam adalah agama majoriti, tapi mereka berusaha sekah atau berusaha bersungguh untuk menyampaikan dakwah kepada orang asli, tapi dengan membawa satu agama yang dianggap salah lah, menyeleweng daripada agama Islam lah, itu agama Kristian. Jadi itulah cabaran luaran yang kita dapat terima secara jelas lah. Sebabnya gerakan-gerakan ni bukannya kecil lah. Sabah Sarawak menghadapi pengepungan orang asli di semenanjung Malaysia, kita pun hadapi benda ni. Jadi kadang-kadang penerimaan apabila mereka lebih awal memasuki ke satu perkampungan, penerimaan oleh suku-suku orang asli ni susahlah tak ada kita. Apabila disemaikan rasa benci, disemaikan dengan halangan-halangan terhadap agama Islam, jadi kita ni rasa kadang tidak diterima, kadang dihalau atau bersifat agresif oleh penduduk orang asli. Itu adalah yang cabaran yang kami terima. Tapi alhamdulillah kita kena tekad dan kita kena terus kuat untuk berdakwah, kerana itulah cabaran atau perdugaan yang diberikan pada saat ini dan tidak setanding dengan dakwah Rasulullah SAW ketika dilontar batu oleh penduduk kota Taif.
Jadi itu adalah cabaran dan insyaAllah dikuatkan iman dan juga amal kita. So yang sekianlah perkongsian saya tentang cabaran yang diterima saat melakukan dakwah di kampung asli. Baik, terima kasih kepada Tuan Zamir atas perkongsian berkaitan dengan cabaran-cabaran, terutama yang kita tengok yang lebih kita boleh highlightkan iaitu cabaran terhadap gerakan-gerakan contohnya gerakan Kristian yang cuba orang cakap masuk campur lah sebenarnya. Jadi kita rasa nampaknya kita pun sudah hampir ke penghujung. Kita sudah hampir ke penghujung. Tetapi mungkinlah kita nak dengar sedikit kata-kata akhir ataupun kita buka kepada Tuan Zikri lah. Apa-apa sekalipun yang Tuan Zikri nak kongsikan di bawah tajuk kita pada hari ini. Silakan Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekadar perkongsian pengalaman turun padang lah berdakwah pada orang asli, satu cabaran yang besar. Saya sebutkan seberingkas je lah. Dengan tak ada line, tak ada internet kan, zaman sekarang ni ada kampung-kampung yang ada line, ada yang tak ada line tu nasib lah kalau kena tu kan. Kemudian perjalanan makan masa 6 hingga 7 jam untuk sampai ke sesebuah kampung. Kemudian kehidupan diorang, cara makan, dan yang paling saya mula-mula saya ingatkan kampung orang asli ni dia mungkin minta maaf banyak lah sebab tak ada pengalaman sebelum tu kan. Jadi bila sampai tu sebenarnya diorang ni sangat-sangat terbuka. Walaupun ada sesetengah tok batin yang tak bagi kita dakwah secara terang-terangan. Jadi kita guna cara lain. Kita buat aktiviti dengan anak-anak, kita bergaul lah macam tu lah. Jadi pengalaman tidur dalam kereta tu kan, anjing berkeliaran macam tu je. Kita dekat bandar ni susah sikit nak jumpa anjing, kat sana tu biasalah. Jadi itulah pengalaman yang sedikit lah, seberingkas, memandangkan masa pun dah nak habis. Jadi itu sajalah daripada saya. Terima kasih kepada Tuan Zikri. Itu pelbagai pengalaman. Saya pun dulu pernah juga dikejar oleh anjing ketika saya join program di bawah MGP Unisa lah ke kampung komuniti orang asli. Sebab kalau ikut pengetahuan kepada tuan-tuan sekalian panel kita, Liza juga banyak menganjurkan program-program bersama masyarakat orang asli, terutamanya di dalam negeri Terengganu ni lah. Jadi saya rasa setakat ini sahaja untuk bicara ilmu kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa akan datang di lain hari, di lain masa. Semoga apa yang disampaikan pada malam ini dapat memberikan input yang besar kepada para penonton dan sidang hadirin sekalian. Jadi saya cukup setakat ini saja untuk bicara ilmu kita pada malam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.